من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla fi'ula yang telah memberikan kita kesihatan dan nyawa kita kembali agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba dengan penuh tawaduk dan penuh dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, insyaAllah kita akan sambung pengajian kita seperti biasa. Masih lagi pada kitab Al-Ghusl. Kita buka muka surat 43, betul tak? Ya, orang yang memakai harum-haruman lalu mandi dan aroma wanginya masih ada. Okey, jadi kita dah bahaskan tentang mani dan apa beza dengan mazi. Kita begitu juga ada lagi satu air, iaitu nama dia adalah air wadi. Ya, air wadi yang keluar kerana penat. Ya, air wadi yang keluar kerana penat. Dan hukum air wadi itu sama juga macam air mani, sama juga macam air mazi, iaitu dia najis, kita membatalkan wudu. Dia tak seperti mana air mani. Air mani maka kita harus mandi wajib, dan dia tidaklah najis mengikut sebahagian pendapat, dan pendapat yang lain mengatakan ia adalah najis. Okay, lalu pada minggu ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab orang yang memakai harum-haruman lalu mandi dan aroma wanginya masih ada. An Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir an abihi qala sa'altu Aisyah fadhakartu laha qaul ibn Umar ma uhibbu an usbiha muhriman amdahu tiban faqalat Aisyah ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tafa fi nisaihi thumma asbaha muhriman. Ini hadis yang agung diriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir daripada ayahnya. Lalu ayahnya berkata, ayah kepada siapa? Ayah kepada Ibrahim. Lalu ayahnya berkata, aku bertanya kepada Aisyah, lalu aku menyebutkan perkataan Ibnu Umar, ya, aku tidak menyukai melakukan ihram dengan aroma wewangian yang masih tersisa. Maka Aisyah pun berkata, aku memakaikan harum-haruman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendatangi isteri-isterinya kemudian melakukan ihram. Okay, jadi di sini kita nampak ada dua kaul, iaitu adanya kaul daripada Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar mengatakan aku tidak menyukai melakukan ihram dengan aroma wangian yang masih tersisa. Ya, maka Aisyah pun menjawab, Aisyah pun berkata, aku memakaikan haruman-haruman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendatangi isteri-isterinya kemudian melakukan ihram. Ya, jadi di sini Imam Bukhari meletakkan bab orang yang memakai harum-haruman lalu mandi dan aroma wanginya masih ada. Ini menunjukkan fiqh Imam Bukhari yang mengatakan bahawa boleh kita memakai wangi-wangian, dan apabila kita mandi seandainya wangian itu masih tersisa, maka itu tidak menjadi satu kesalahan. Dan itu dibolehkan di dalam Islam. Ia melalui hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah tadi. Lalu kita tengok hadis seterusnya adalah an Aisyah qalat ka'anni anzuru ila wabisit tibi fi mafriqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Daripada Aisyah, ia berkata, seakan-akan aku sedang melihat kilauan wangian minyak rambut di belahan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beliau tengah berihram. Jadi maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang
yang suka pakai minyak wangi, dan begitu juga dengan minyak rambut. Ini kerana Nabi SAW kalau pakai penutup kepala, kalau dia pakai serban ya, para sahabat mengatakan apa? Seakan-akan dia ini adalah tukang minyak. Ini ataupun orang yang buat minyak ataupun orang yang jual minyak. Kerana apa? Kerana banyaknya minyak yang Nabi SAW pakai. Kalau kita biasa pakai minyak rambut, tapi kalau kita pakai songkok ataupun kita pakai serban, minyak tu akan melekat kepada serban kita. Ya, ataupun kita pakai tudung dan sebagainya, dia akan nampak minyaknya melekat pada pakaian tersebut. Jadi begitulah Nabi SAW suka kepada wangi-wangian, dan begitu juga Nabi SAW dia banyak pakai minyak untuk nampak lebih rapi. Jadi di sini adalah Aisyah berkata bahawa seakan-akan aku sedang melihat kilauan wangian minyak rambut di belahan rambut Rasulullah SAW sedang beliau tengah berihram. Jadi kita tahu bahawa dalam berihram kita tidak dibenarkan untuk memakai wangi-wangian, ya, ataupun kita untuk kita bercantik-cantik dan sebagainya dalam ihram, kerana ihram kita dilarang memakai perkara-perkara tersebut. Tetapi seandainya Imam Bukhari meletakkan babnya di sini, kerana seandainya kita pakai sebelum berihram dan melekat lagi sisanya masih lagi pada kain ihram, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh dia mensengajakan dirinya untuk meletakkannya pada kain ihram. Itu yang tidak boleh. Jadi keterangan hadis, orang yang memakai harum-haruman kemudian mandi. Adanya hadis orang yang memakai harum-haruman kemudian mandi. Hadis ini telah dijelaskan sebelum bab ini. Adapun letak pengambilan dalil dari hadis tersebut adalah kalimat tawafa fi nisaihi, mendatangi para isteri beliau, yang merupakan kiasan hubungan suami isteri dan masalah orang yang wajib mandi. Jadi di sini ada menyebutkan bahawa tawafa fi nisaihi, iaitu bertawaf pada wanita-wanitanya, pada isteri-isteri beliau. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW melakukan persetubuhan, berjima bersama isteri-isteri beliau. Kita dah bahaskan dahulu bahawa ada yang pada satu malam ramai orang yang Nabi SAW bersama dengannya. Lebih-lebih lagi para ulama khususkan seandainya Nabi balik daripada safar. Kerana nak tunggu safar, bila balik safar je dah satu perjalanan yang jauh. Tu nak tunggu turn untuk seorang-seorang itu agak lama. Maka Nabi SAW berjima dengan isterinya pada satu malam beberapa orang. Dan itu dibolehkan dengan syarat apa? Dengan syarat itu diredai oleh semua isteri yang lain. Jadi boleh buat bincang. Aisyah telah menyebutkan bahawa ia telah membeli Rasulullah SAW wangi-wangian kemudian melakukan ihram. Ada pun faedah lain yang dapat diambil dari hadis di atas adalah sebahagian sahabat menolak perkataan sahabat yang lain dengan dalil pengetahuan para isteri Nabi tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh pemuka-pemuka sahabat, pelayanan para isteri untuk suami-suami mereka, dan memakai wangi-wangian ketika berihram yang akan diterangkan dalam pembahasan haji. Jadi ini adanya adab. Kita boleh berpendapat dengan selain pendapat sahabat. Seandainya adanya pendapat Nabi SAW itu lebih kuat daripada pendapat yang lain. Ini sama ada Ibnu Umar, ia berpendapat bahawa dia lebih menyukai untuk berhati-hati, itu tak jadi masalah. Itu min babi aula. Tapi kita tak boleh nak menyanggah seandainya adanya Nabi SAW punya perkataan itu lebih sahih. Kerana itu bila para sahabat, bila kita katakan qala Allah wa qala Rasul, tapi mereka mengatakan qala Abu Bakar, maka mereka akan katakan bahawa aku mengatakan tentang apa yang Allah dan Rasul katakan, dan bagaimana kau boleh katakan tentang apa yang Abu Bakar dan Umar katakan. Jadi dalam masalah ini kita kena dahulukan mana yang lebih dahulu, iaitu kata-kata Nabi SAW dan perbuatannya, seandainya tak menjadi perjanggahan
pendapat yang lain. Jadi begitu juga dengan adab kita dalam berbeza pendapat, hendaklah kita mengemukakan dalil-dalil yang sahih, kita bukan mengikut hawa nafsu. Ibn Battal berkata hadis tersebut merupakan dalil sunnahnya memakai perfume bagi suami dan isteri ketika berhubungan intim. Disunnahkan memakai wangi-wangian bagi suami dan isteri ketika perhubungan intim. Jadi ini kita nak kena jaga antara kita dengan isteri kita. Kalau nak bersetubuh, dan disunnahkan kita untuk memakai wangi-wangian. Kerana itulah yang paling berhak. Jangan kita nak keluar rumah pakai wangi-wangian. Tapi dengan isteri ataupun dengan suami, kita kat rumah masam-masam dah balik, tak mandi, terus bersama dengan isteri ataupun dengan suami. Jadi ini antara adab yang dicela. Malah Nabi SAW, walaupun dia seorang Nabi, tapi dia tetap suka memakai wangi-wangian ketika hendak bersetubuh dengan isterinya. Kerana bersetubuh dengan isteri adalah sedekah. Adalah satu ibadah, ada satu bukan benda yang sia-sia, malah mendapat pahala atas apa yang kita lakukan, kerana ia adalah satu ibadah. Jadi ibadah adalah mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Malah kita apabila kita tak melakukan ibadah tersebut, malah dicela lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada setiap isteri dan setiap suami itu ada haknya. Jadi hendaklah kita memenuhi haknya dengan keadaan yang baik. Hubungan kandungan teks hadis ini dengan judul bab bisa jadi kerana ia merupakan satu rangkaian kejadian atau kerana mandi adalah sunnah ihram, dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Hadis ini juga menjadi dalil bahawa sisa perfume yang ada di tubuh orang yang melakukan ihram tidak menjadi masalah. Lain halnya jika memakainya setelah ihram. Jadi ini kita dah bahaskan bahawa sama ada kita apabila dalam ihram baru kita pakai, itu kita melanggar pantang larang ihram. Sama ada sebelumnya, itu tak menjadi satu masalah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan hadis yang pada bab yang seterusnya, iaitu menyela-nyela rambut dan menyiramnya ketika kulit kepala terasa basah. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabati ghasala yadayhi wa tawadda'a wudu'ahu lis-salah thumma ightasala thumma yukhallilu biyadihi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alayhi al-ma'a ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. Hadis yang Imam Bukhari menyatakan bab menyela-nyela rambut dan menyiramnya ketika kulit kepala terasa basah. Kerana apa? Kerana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mandi junub, Rasulullah jika mandi junub, beliau mencuci kedua tangannya dan berwuduk sebagaimana wuduk untuk salat. Lalu mandi, kemudian menyela-nyela rambutnya dengan tangan hingga ketika terasa telah membasahi kulit kepalanya, beliau menyiramnya 3 kali. Setelah itu beliau menyiram seluruh tubuhnya. Jadi ini adanya cara yang Nabi SAW ajar kita untuk kita mandi. Selagi tak rasa air di kulit kepala kita, selagi tu kita kena usaha sampai kita terasa air tu kena kat kulit kepala. Jadi ini antara keharusan ataupun para ulama ada yang mengatakan kewajipan yang kita nak kena mandi itu dengan meratakan semua air pada rambut kita ataupun pada kulit kepala kita, supaya semua bahagian kulit kita terkena. Lalu di sini ada menyebutkan bahawa Nabi SAW berwuduk sebagaimana wuduknya untuk solat. Kita dah bahaskan dahulu bahawa antara adab dalam mandi wajib adalah kita mengambil wuduk, lalu kita menyiram
semua tubuh kita sebanyak 3 kali. Seperti mana yang kita akan ulang balik kepada hadis yang ini. Kita tengok keterangan hadis yang menyela-nyela rambut, iaitu maksudnya ketika mandi wajib. Ini menunjukkan bahawa dalam mandi wajib kita kena ratakan segala-galanya. Tapi tak diwajibkan dalam mandi sunat, ataupun mandi seharian. Kalau mandi seharian kita boleh mandi seperti biasa, tapi taklah sampai syarat nak kena wajib ratakan di kulit kepala. Ada orang yang mandi badannya saja, betul tak? Tak kena kepala. Takut sejuk dan sebagainya. Itu tak menjadi masalah, kerana itu bukanlah suatu perkara yang wajib. Ataupun dia nak mandi gosok gigi dengan cuci muka je, itu kita panggil mandi juga. Tetapi itu tak menjadi satu kewajipan untuk kita meratakan semua kulit kepala kita. Ya afadha alaihi, menyiramnya, maksudnya menyiram rambutnya. Jadi nampak dah ada kena kat kulit kepala, dah yakin, barulah Nabi SAW teruskan siraman. Selagi tak kena, selagi tu nak kenakan dulu rambutnya, barulah boleh kita siram supaya lebih meyakinkan. Jadi itu antara cara Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana untuk kita yakin dalam mandi wajib. Thumma ghasala sa'ira jasadihi, setelah itu beliau menyiram seluruh tubuhnya, maksudnya bahagian tubuh lainnya. Ini menunjukkan bahawa yang pertama sekali untuk kita mandi, ia adalah menyiram daripada kepalanya, daripada atas, iaitu daripada kepalanya. Kerana kepala paling part, ada yang kena, ada yang tak kena. Kalau tubuh lain, insya-Allah semua bahagian akan kena. Jadi ada sunnahnya, iaitu kita memulakan daripada atas, barulah turun ke bawah. Itu dalam mandi wajib, seperti mana yang Nabi SAW ajarkan. Kita telah disebutkan daripada Malik, daripada Hisham di awal pembahasan mandi. Di sini disebutkan ala jasadihi kulli, seluruh kulitnya. Maka bisa dikatakan bahawa lafaz sa'ira berarti jami', iaitu sebagai langkah untuk memadukan kedua riwayat tersebut. Yang pertama, ada riwayat mengatakan sa'ira. Sa'ira adalah seluruh, iaitu berarti semua. Seluruh ataupun yang sisa daripadanya, iaitu bermaksud semua tubuhnya itu dikenakan padanya air. Jadi ini menunjukkan bahawa wajibnya kita mandi dalam keadaan kita membasahkan semua tubuh kita dengan air tanpa terkecuali. Ini termasuk dengan berkumur-kumur dan istinsyaq, iaitu memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya semula. Waqalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin na'rifu minhu jami'an. Lalu Aisyah pun berkata, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari satu bejana. Mandi dari satu bejana, iaitu satu bekas. Kami sama-sama menciduki air dari bejana itu. Jadi daripada satu bejana, Nabi SAW dengan Aisyah, dia menciduk air dan dia siram, turn by turn. Nabi SAW siram, selepas tu Aisyah menyiramnya daripada satu bejana yang sama. Ini menunjukkan bahawa hubungan intim Nabi SAW bersama dengan Aisyah dalam keadaan mandinya. Jadi ada bagusnya kita cuba untuk melakukan cara mandi sedemikian, iaitu antara suami dengan isteri, walaupun umur kita dah meningkat usia tua. Tak menjadi satu masalah. Ini merupakan antara sunnah Nabi. Kerana sunnah Nabi SAW waktu Nabi mandi dengan Aisyah, Nabi tua tak? Nabi dah berumur. Bukannya Nabi SAW masih umur lagi 20 ataupun 30. Tapi waktu Nabi SAW berada di Madinah bersama Aisyah, iaitu lebih daripada 50. Jadi bayangkan orang 50 tahun dia mandi bersama dengan isterinya. Jadi tak menjadi satu keaiban. Kerana inilah yang dinamakan suami isteri. Kalau suami tak intim sama isteri,
lalu isteri akan cari perhatian lain. Ataupun kalau isteri tak nak berintim dengan suami, suami akan mencari perhatian lain. Jadi itu musibah. Iaitu musibah lagi-lagi pada zaman sekarang. Nak memuaskan nafsu syaitan itu dengan apa-apa saja cara sekalipun, zaman sekarang ini telah mudah untuk dilakukannya. Jadi kita kena appreciate suami dan isteri, lalu malah kita mandi bersama-sama, itu merupakan antara sunnah Nabi SAW. Biarlah rambut kita dah beruban, kita dah berjanggut panjang, kita menunjukkan berumurnya kita, tetapi tak menunjukkan bahawa kita dah tak boleh nak berhubungan intim bersama isteri. Jadi mudah-mudahan kita dapat mencontohi baginda alaihi salatu wassalam dalam membuat baik, dalam berhubungan bersama isteri, lagi-lagi dalam keadaan mandi yang orang akan sensitif. Bila dah berumur ni mandi bersama-sama. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dalam mengikuti sunnah baginda alaihi salatu wassalam. Jadi keterangan hadis yang na'rifu, iaitu menciduk air. Di dalam kitab Al-I'tisam dari Imam Bukhari disebutkan nashra'u fihi jami'an, kami masuk ke dalamnya bersamaan. Jadi ini maksudnya Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha masuk dalam satu bekas itu bersama-sama. Pembahasan hadis ini telah disebutkan pada bab apakah orang yang junub masukkan tangannya ke dalam air yang bersuci. Bab yang sebelumnya kita dah pernah lalu pada bab ini, bagaimana cara untuk mandi antara suami dengan isteri. Jadi dengan syarat, kalau kita nak mandi antara suami dengan isteri, boleh dan diharuskan, tapi dengan syarat jangan membazir air. Jangan penuh, kita masuk air setengah keluar. Betul tak? Kalau kita masuk dalam bathtub, kita penuhkan air, kita masuk je setengah keluar. Isteri pula masuk setengah keluar. Jadi itu merupakan satu pembaziran. Jadi kita minimizekan pembaziran. Tapi seandainya kalau kita nak gunakan air lebih sikit untuk kita mandi, itu tak menjadi masalah, dengan syarat jangan ia sampai membazir dengan pembaziran yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu bab kita dah bahaskan pada pembahasan yang lalu. Seterusnya kita masuk kepada bab orang yang berwuduk dalam keadaan junub lalu membasuh bahagian tubuh lainnya dan tidak membasuh anggota wuduk yang lain. Bagi orang yang berwuduk dalam keadaan junub lalu membasuh bahagian tubuh lainnya dan tidak membasuh anggota wuduk lagi. Jadi adakah orang yang mandi wajib dah termasuk padanya berwuduk? Ni akan kita bahaskan. Jadi adakah dia dah replace tempat wuduk, ataupun dia nak kena ambil wuduk seperti mana dia berwuduk nak untuk solat. Jadi adakah dia boleh cover ataupun tidak? Jadi kita tengok muka surat 446. An Maimunah qalat wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabati fa'akfa'a biyaminihi ala shimalihi marrataini aw thalathan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ard aw al-ha'iti marrataini aw thalathan thumma madmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afadha ala ra'sihi al-ma' thumma ghasala jasadahu thumma tanahha faghasala rijlaihi. Qalat fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha faja'ala yanfudhu bi yadihi. Ia daripada Maimunah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh air untuk mandi janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sediakan air untuk mandi janabah. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air ke tangan kirinya 2 ataupun 3 kali, kemudian membersihkan kemaluannya dan memukulkan tangannya ke lantai atau dinding 2 atau 3 kali. Ini kita dah bahaskan pada perbahasan yang lalu, iaitu mencuci kemaluan itu dengan tangan kiri.
Ia mencuci kemaluan itu dengan tangan kiri, lalu kita tuangkan air yang di tangan kanan untuk kita letakkan pada tangan kiri, lalu kita cuci kemaluan kita. Okay, dan kita kalau susah nak hilangkan, kita boleh kesat pada tanah ataupun pada dinding pada zaman dahulu. Tapi insya-Allah pada zaman sekarang kita dah ada sabun, insya-Allah lebih mudah untuk kita membersihkannya. Okey, lalu apa yang berlaku? Lalu beliau berkumur-kumur dan menghisap air dengan hidung dan membasuh wajah dan kedua tangannya. Jadi ini cara-cara untuk seorang itu mengambil wuduk. Kemudian beliau menyiram kepalanya dengan air dan membersihkan badannya. Lalu berpindah tempat dan mencuci kedua kakinya. Maimunah pun berkata, lalu aku memberikan sepotong kain, tapi beliau tidak menginginkannya dan mengibaskan membersihkan air dengan tangannya. Jadi ini antara hadis yang agak lengkap di mana Maimunah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana cara dia menyediakan untuk Nabi SAW mandi, dan bagaimana Nabi SAW mandi daripada mula sampai habis. Tapi bukan hadis ini saja, banyak lagi hadis-hadis lain yang kita boleh kuatkan sebagai kita kumpulkan bagaimanakah cara-cara baginda alaihi salatu wasalam mandi junub. Jadi ada banyak cara. Jadi kita tengok dulu keterangan hadis ni. Jadi wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diletakkan pada Rasulullah menaruh air untuk mandi janabah. Kebanyakan kalimah yang diriwayatkan adalah seperti ini, iaitu dengan lafaz idhafah, iaitu wudu'al janabah, iaitu wudu untuk junub. Sedangkan riwayat Al-Karimah wudu'an, iaitu dengan tanwin lil janabah dengan satu lam. Adapun riwayat Al-Kasimani yang menunjukkan menggunakan lafaz lil janabah dengan dua lam. Dalam riwayat Rafi'ah menggunakan bentuk majhul, iaitu pasif, wudi'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan menambah huruf lam yang bererti untuknya, li ajli. Jadi ini dalam bahasa Arab kita mengatakan bahawa lam itu ada bermacam-macam bentuk. Ada yang digunakan untuk idhafah, untuk kita menggunakan sebagai sandaran. Ada juga kita gunakan untuk tak disebutkan maksudnya. Ada juga untuk kita sebutkan, untuk dilakukan lam itu untuk sebabnya, li ajlihi. Jadi tak apa, kita skip dulu dia punya pembahasan tentang bahasa Arab ni. Mungkin ada yang belum sampai lagi. InsyaAllah kita akan masuk seandainya kita masuk dalam detail bagaimana kita mempelajari ilmu nahwu dan saraf. Tapi insyaAllah kita cuba untuk mengorek bagaimana pembelajaran ataupun pengambilan hukum daripada hadis ini. Kafa'a, iaitu menuangkan. Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan fa'akfa'a, artinya membalikkan atau membolak-balikkan. Kebanyakan riwayat menyebutkan ala yasarihi, sedang riwayat Mustamli dan Karimah menyebutkan ala shimalihi, ala yasarihi. Banyaknya riwayat menyebutkan itu. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan ala shimalihi. Jadi kalau kita jumpa dua hadis yang lain, itu tidaklah secara bertentangan. Kalau dua hadis yang berbeza, itu maksudnya dia saling kuat menguatkan. Kuat menguatkan kerana hadis itu berbagai-bagai bentuk atau berbagai-bagai jalur periwayatan. Jadi kalau kita tengok sebegini, itu saling kuat menguatkan antara hadis satu sama lain. Maka daraba yadahu bil ard, yang memukul tangannya ke tanah. Nabi SAW memukul tangannya ke tanah. Demikian lafaz yang dinukil oleh kebanyakan perawi. Sedangkan dalam riwayat Al-Kashmihani dikatakan daraba biyadihil ard, memukul tangannya dengan tanah. Tadi daraba yadahu bil ard.
Okey, sekarang daraba biyadihil ard. Beza kat situ. Yang pertama memukulkan tangannya ke tanah. Yang kedua memukul tanah dengan tangannya. Yang memukul tanah dengan tangannya. Jadi ini dari segi susunan ayatnya. Kerana apa? Kerana ini bukanlah perkataan baginda alaihi salatu wassalam. Ini perkataan siapa? Perkataan Maimunah. Betul tak? Jadi dia yang meriwayatkan bagaimana sama ada dia pukul tangannya dengan tanah ataupun dia pukul tanah dengan tangannya. Jadi ini perbahasan bagaimana seorang itu meriwayatkan ataupun describe bagaimana dia sebutkan tentang baginda alaihi salatu wassalam. Ini pun tak ada masalah sama ada dia terbalikkan daraba biyadihil ard ataupun daraba yadahu bil ard, kita tetap maksudnya sama. Ia tetap maksudnya sama. Thumma ghasala jasadahu. Lalu dia mencuci badannya. Ini siapa mencuci badannya? Baginda alaihi salatu wassalam. Jadi Ibn Battal berkata hadis Aisyah pada bab sebelum ini ia lebih pantas sebagai penjelasan bab ini. Sebab di sana disebutkan thumma ghasala sa'ira jasadihi. Yang kita baru tengok hadis sebelum ni bahawa Nabi SAW bila dah menyela-nyela rambut di kepala, menyela-nyela air di kepalanya, di kulit kepala, maka dia akan cuci semua part yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa lalu ia mencuci atau membersihkan seluruh bahagian tubuhnya yang lain. Jadi adanya lepas dia mencucinya, maka dia akan ratakan semuanya pada badannya yang lain. Sedangkan hadis dalam bab ini thumma ghasala jasadahu, kemudian dia mencuci jasadnya, dia mencuci badannya, masih bersifat umum dan mencakup anggota wuduk. Jadi jasad itu umum. Tak seperti mana kalau kita cuci semua anggotanya, itu dari segi khusus. Jadi adanya umum dan adanya pembahasan secara khusus. Jadi ada Nabi SAW cuci dulu anggota wuduknya, baru dia cuci yang lain. Akhirnya Nabi SAW cuci kaki. Tapi ada pula Nabi SAW terus cuci semua anggota badannya. Jadi banyak riwayat yang menerangkan secara bagaimana Nabi SAW mandi. Maka tidak sesuai dengan perkataan pada judul bab walam yu'id ghasala dhi'il wudu, dan tidak mengulang membasuh anggota wudu. Jadi itu Nabi SAW bila dah ambil, jadi contoh Nabi SAW berkumur-kumur, Nabi SAW dia basuh mukanya, basuh tangannya dan sebagainya, maka Nabi tak ulang balik semula. Tapi lepas terus Nabi SAW menyiram, dan itu dah coverkan dia untuk dalam keadaan berwuduk. Jadi ini antaranya para ulama mengatakan bahawa orang yang mengambil hadas besar itu akan dapat cover hadas kecil. Orang yang ambil hadas besar iaitu mandi junub, mandi wajib, itu boleh dia cover sekali untuk ambil wuduk. Nanti kita akan tengok perbahasannya di bawah. Ibnu Al-Munir menjawab bahawa kondisi dan pemahaman umum tentang susunan kalimah tersebut telah mengecualikan anggota wuduk, kerana mendahulukan kalimah membasuh anggota wuduk, dan pemahaman umum tentang penggunaan kata tubuh secara yakin setelah itu memberi makna pengecualian tersebut. Jawapan ini terkesan dipaksakan. Adapun Ibnu At-Tin menjawab, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahawa maksud perkataan beliau thumma ghasala jasadahu, kemudian mencuci badannya, pada riwayat ini adalah mencuci bahagian tubuh lainnya selain anggota wuduk dengan dalil riwayat yang lain, iaitu pendapat ini juga perlu ditinjau kerana kisah ini bukan kisah yang telah kita sebutkan pada awal pembahasan ghusul, iaitu mandi. Dan Al-Karmani berkata lafaz jasadahu, tubuhnya mencakup seluruh anggota badan. Pengertian ini kita pakai pada hadis sebelumnya, atau yang dimaksudkan dengan sa'ira jasadihi, seluruh anggota tubuh lainnya adalah anggota tubuh selain kepala, bukan selain anggota wuduk. Jadi di sini
yang ada dibahaskan. Sama ada dia adalah anggota wuduk ataupun dia tak basuh anggota wuduk yang lain. Kerana kalau kita tahu, seperti mana kita tahu bahawa kita nak ambil wuduk, kita nak kena ada tertibnya, betul tak? Nak kena basuh tangan dulu, lepas tu masuk kumur-kumur, dan seterusnya basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh kepala, sampailah ke akhirnya. Tapi ada pula riwayat-riwayat yang Nabi SAW basuh sedikit dan Nabi SAW tak basuh yang lain, kecuali Nabi SAW basuh semuanya sekali jalan. Jadi ini menunjukkan bahawa adanya perbezaan pendapat di situ. Kerana itu ulama berbeza pendapat sama ada perlukah dia ambil wuduk semula ataupun dia tak payah ambil wuduk dan dia akan dah menjadi orang yang dah berwuduk seandainya dia mandi wajib secara umum. Lalu kita tengok Ibn Hajar katakan, dari keterangan ini dapat disimpulkan, itu kesimpulan dia, bahawa hadis ini tidak sesuai dengan judul bab. Namun yang nampak bagi saya bahawa Imam Bukhari memakai kalimah thumma ghasala jasadahu, kemudian membasuh tubuhnya, adalah sebagai bentuk majaz, iaitu kiasan yang maksudnya adalah bahagian tubuh yang belum disebutkan. Dalil yang mengatakan hal itu adalah perkataan beliau setelah itu, fa ghasala rijlaihi, kedua kakinya. Kerana apabila kalimah ghasala jasadahu, membasuh tubuhnya, diartikan secara umum. Tubuh umum dan tubuh itu termasuk kaki, betul tak? Jadi itu adanya sifat umum dan sifat khusus. Dia tak sebutkan pun basuh kaki, tapi dia sebutkan secara umum. Kerana apabila kalimat ghasala jasadahu, membasuh tubuhnya, diartikan secara umum, maka tidak perlu lagi mencuci kaki. Sebab kaki masuk dalam keumuman makna tubuh. Ni kita dah sebutkan. Ini lebih menyerupai metod Imam Bukhari, sebab di antara kebiasaannya adalah lebih banyak mengedepankan makna yang tersirat daripada yang tersurat. Kerana itu memang kalau kita nak membaca kitab Sahih Bukhari, dia memerlukan pemahaman yang tinggi. Pemahaman yang tinggi kerana orangnya pun orang yang begitu luas ilmunya, dan kita nak kena faham apakah maksud judul bab tu dengan hadis tu. Kerana Imam Bukhari dia tak ada explain lepas tu apakah yang dia maksudkan. Dia kalau tengok bab dengan hadis, tu kita nak kena fikir dekat mana dia punya hubungan dia yang antara bab dengan hadisnya. Kerana itu Ibn Hajar Al-Asqalani antara orang yang terbaik dalam mensyarahkan kitab Imam Bukhari, iaitu Sahih Al-Bukhari. Jadi seterusnya kita tengok tindakan Nabi SAW yang tidak mengulangi mencuci anggota wuduk. Dijadikan Ibn Battal sebagai landasan bahawa hukum mandi sunnah Jumaat telah memadai sebagai mandi wajib. Begitu juga orang yang memperbaharui wuduknya kerana hadas tidak harus mengulang wuduk ketika hendak solat. Jadi ini dia dari hadis ini dia mengambil keputusan untuk menyimpulkan bahawa Ibn Battal mengatakan orang yang dah ada hadas besar, iaitu dah mandi wajib, itu dah cover untuk wuduknya. Kerana wuduk tu adalah hadas kecil. Wuduk hadas kecil, lalu hadas besar itu dah covernya. Dah cover untuk dia berwuduk. Jadi siapa yang nak solat selepas dia berwuduk, selepas dia mandi wajib, itu antara pendapat yang mengatakan bahawa tak payah kita ulangi wuduk kita sekali lagi. Wuduk kita sekali lagi. Begitu juga orang yang memperbarui wuduknya kerana hadas tidak harus mengulangi wuduknya ketika hendak solat. Dasar beliau dalam istinbat tu apa? Istinbat tu adalah mengeluarkan hukum. Jadi dia mengatakan dasar beliau dalam istinbat ini adalah bahawa wuduk yang terjadi saat mandi junub adalah sunnah, namun sudah dianggap memadai untuk tidak membasuh anggota wuduk setelah itu. Dakwaan ini tidak bisa diterima kerana masalah ini berbeza dengan adanya perbezaan niat. Jadi dalam masalah ini apabila Ibn Battal membawakan istinbat,
iaitu dia mengeluarkan hukum daripada hadis ini, bolehnya orang itu menjadikan wudu dah cover dengan hadis mandi hadas. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia mengkritik, dia mengatakan bahawa seorang itu mestilah ada selitkan dengan niat. Beza orang niat mandi dengan niat nak berwudu. Itu dua niat yang berbeza. Jadi kerana itu Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan seorang berniat mandi janabah dan mendahulukan mencuci anggota wudu kerana keutamaannya, maka mandinya dianggap sempurna. Jika tidak demikian, tidak benarlah kalimah yang disebutkan wallahu alam. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia mengatakan boleh seandainya kita nak cover dua-dua, tetapi dengan syarat kena ada niat sekali. Kalau kita tak ada niat untuk wudu, itu tak menjadi sah wudunya. Kerana beza orang mandi dengan orang yang berwudu. Betul tak? Kalau kita mandi biasa, walaupun semua anggota badan kita terkena air, tapi kita itu tidak dikira berwudu. Kerana tak ikut tertib dan tak mengikuti niat kita, iaitu kita niat mandi bukan wudu. Itu niat biasa. Tapi ini adanya para ulama mengatakan bahawa kerana itu dalam masalah ini ada perbezaan pendapat. Ada perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, seperti mana Ibn Battal mengatakan bolehnya orang tu bila hadas itu dah cover. Dan Ibn Hajar mengatakan pula boleh juga, tetapi dengan syarat tu nak kena ada niat. Jadi bagusnya kalau kita boleh gabungkan, iaitu bila kita nak mandi wajib, kita sertakan dengan niat untuk berwuduk sekali. Lalu dia akan dapat cover. Mandi wajib akan dapat cover untuk berwuduk. Jadi tak payah nak berwuduk lagi sekali lagi seandainya kita dah habis mandi. Tetapi kadang-kadang kita ini terasa macam tak yakin, betul tak? Ataupun kita biasa itu kembali pula hukum dengan orang yang sentuh kemaluannya batal ataupun tidak. Seperti mana kita dah bahaskan pada perbahasan yang lalu. Kalau biasalah kita mandi ni tak sedap seandainya kita tak memegang kemaluan ataupun nak mencucinya dengan bersih, betul tak? Tak cukup dengan menjirus air. Jadi kalau kita dah mandi lalu kita nak ambil wuduk sekali lagi, itu dibolehkan, dan itu menghilangkan zon kita, menghilangkan rasa was-was kita dalam ambil wuduk atau tidak. Kerana masalah wuduk dengan solat ni masalah besar. Kalau kita zon, kalau kita tak yakin dengan wuduk kita, macam mana kita nak solat? Nampak tak? Jadi boleh, ni ada perbezaan pendapat, tapi untuk kita sendiri, untuk kita amalkan, maka harusnya kita mengambil wuduk selepas kita mandi. Selepas kita mandi, supaya dalam solat kita dah tenang. Kita tak rasa aku dah ada wuduk belum, ataupun ini dah cover belum, aku tadi dah habis wuduk tapi pegang lagi kemaluan, dan sebagainya. Itu perbahasan yang panjang. Cuma kita katakan di sini supaya kita tahu bahawa adanya perbezaan pendapat dalam masalah wuduk dalam mandi. Jadi alhamdulillah, ni antara ilmu yang kita boleh berlapang dada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuknya. Seterusnya adalah yang qudul ma biyadihi, ini mengibas air dengan tangannya. Ia mengibas air dengan tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW kan tadi diberi tualah. Nabi diberi tualah, tapi Nabi SAW tak pakai pun tualah tu. Nabi SAW ia mengibas. Tahu mengibas air? Kalau badan kita ada air, kita tolaklah air tu. Tolak, dan kita ketepikan airnya tanpa menggunakan kain. Kata al-ma tidak disebutkan dalam riwayat selain Abu Dzar. Dalam riwayat Al-Asili ini disebutkan dengan lafaz faja'ala yanfudu biyadihi, maka ia mengibaskan dengan tangannya. Pembahasan lain tentang matan materi hadis telah disebutkan di awal kitab Ghusul, di awal kitab mandi. Jadi alhamdulillah kita dah bahaskan antara satu perbahasan yang besar tentang adakah orang yang mandi dan berwuduk itu boleh cover tak dia punya wuduk, ataupun nak kena ambil wuduk sekali. Tu pasal dalam bab ni Imam Bukhari meletakkan bab. Apa bab ni nama dia? Tadi kita baca bab tu, apa nama dia? Jadi daripada bab tu kita tahu apakah pendapat Imam Bukhari. Apakah pendapat Imam Bukhari? Bab orang yang berwuduk dalam keadaan junub
lalu membasuh bahagian tubuh lainnya dan tidak membasuh anggota wuduk lagi. Jadi itu pasal Ibnu Battal dalam hadis ini dia mengambil faedah bahawa yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari adalah tak payah ambil wuduk. Tak payah ambil wuduk kembali setelah dia membasuh tubuhnya. Jadi wallahu taala alam. Jadi subhanallah. Jadi kita tengok detailnya para ulama dalam mengeluarkan hadis, dalam mengistimbatkan hukum daripada sesuatu hadis. Dan kerana itu kita ambil hadis yang banyak untuk kita simpulkan satu hukum. Kena ambil hadis yang banyak untuk kita simpulkan satu hukum, dan tak cukup dengan satu hadis untuk kita meletakkan hukum sesuatu hukum yang berkenaan dengannya. Dan seterusnya kita akan masuk kepada bab jika seseorang teringat dalam masjid bahawa ia sedang junub lalu keluar dan tidak bertayamum. Jika seorang teringat dalam masjid bahawa ia sedang junub lalu keluar dan tidak bertayamum. Boleh faham tak tajuk dia? Seorang teringat dalam masjid bahawa ia sedang junub lalu keluar dan tidak bertayamum. Jadi kerana pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berlaku satu kisah. Iaitu Umar radhiyallahu anhu dia solat subuh. Dia solat subuh, dan kita tahu bahawa solat subuhnya para sahabat dulu bukannya solat subuh macam kita. Tak? Solat subuh pagi tadi berapa saf? Kita jangan tanya pagi tadi berapa saf, tapi kita tanya kita tadi pagi solat subuh kat mana? Betul tak? Asyik tanya awak kat mana, tanya subuh kat mana. Kerana itu penting, kerana antara fadilat solat subuh secara berjamaah apa? Nabi SAW janjikan bahawa Allah akan tuliskan baginya pahala solat satu malam tanpa henti. Subhanallah. Itu solat subuh berjamaah di masjid. Kerana itu kalau kita pergi kerja, kita boleh solat subuh. Tapi kalau tak kerja, kadang-kadang terlepas solat subuh. Sepatutnya kalau kita tak kerja, itulah waktu untuk kita pergi solat subuh. Kerana ada waktu yang terluang. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk solat subuh berjamaah di masjid. Boleh insya-Allah? Boleh. Sedaya upaya kita cuba untuk solat subuh berjamaah di masjid, kerana kita akan rasakan bendanya ataupun fadilatnya bukan hari ini, tapi nanti di yaumul qiyamah. Kita akan menyesal, kenapalah aku boleh pergi kerja tapi kenapa aku tak boleh solat subuh di masjid. Jadi itu akan menjadi satu penyesalan. Kerana kita dengan kerja kita takut. Kita takut kepada kerja kita kerana takut lambat. Tapi kerana solat kita tak takut. Sambil lewa je. Betul tak? Sampai kita solat subuh pun kadang-kadang tersengguk. Subhanallah. Bayangkan kita tengah buat presentation dekat kerja kita tersengguk. This is. Jadi orang marah tak? Marah. Maka bos kita lagi dah akan memandang lain. Tapi dalam solat kita tersengguk, dalam solat kita bermalas-malasan, bagaimana antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh seandainya Allah mudahkan untuk kita untuk solat subuh berjamaah di masjid. Dan itu satu fadilat. Kerana itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang dapat solat 40 hari di masjid tanpa lepas daripada takbiratul ihram bersama imam, Allah akan janjikan dia terhindar daripada api neraka dan daripada sifat kemunafikan. Pernah buat tak? 40 hari bukan 40 waktu. Biasa orang kalau buat kat Madinah 40 waktu dekat Madinah solat berjamaah, itu dapat pelepasan dia. Tapi hadis tu hadis yang dhaif. Biasanya orang nak kejarkan 40 waktu. Kalau tengok orang pergi umrah, dia akan walaupun dah lambat macam mana, daripada hotel dia turun, dia akan lari ke pergi masjid Nabawi, lari sampai lepas tu cungap-cungap. Kerana pun nak dapatkan 40 waktu. Dia bukan 40 waktu. Dalam hadis yang sahih 40 hari. Maksudnya apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ni tak tinggal pun tak takbiratul ihram bersama imam. Kalau sehari mungkin boleh tahan. Ini 40 hari. Tapi seandainya siapa yang buat, maka Allah akan
kurniakan fadilat itu, iaitu apa? Allah akan bebaskan daripada neraka dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia terbebas daripada sifat-sifat kemunafikan. Jadi pada satu hari pada zaman Umar radhiyallahu anhu, dia solat subuh. Dan Umar jadi imam dan para makmumnya begitu ramai. Dan makmumnya begitu ramai. Apa yang berlaku? Dah habis para jemaahnya, para sahabat dia dah habis solat bersama Umar radhiyallahu anhu. Maka dia pun balik ke rumah. Maka Umar radhiyallahu anhu pun teringat bahawa dia belum mandi wajib. Subhanallah. Ini bukan imam seorang dua orang. Kalau zaman Umar radhiyallahu anhu, yang solat itu beribu orang. Yang solat itu beribu orang. Lagi-lagi pada zaman Umar dah buka negeri yang begitu besar. Betul tak? Zaman Umar dah buka pintu-pintu negeri-negeri lain begitu besar. Tapi dalam masalah dia imamkan solat subuh, dia pula terlupa bahawa dia dalam keadaan berjunub. Sah tak sah? Iyalah, solat lah, takkan makan. Semua. Apa dia? Jemaah sah, imam tak sah. Imam tak sah, jemaah tak sah. Okey. Jadi macam mana jawapan dia? Macam mana jawapan dia? InsyaAllah besok kita solat subuh berjemaah di masjid dulu. Baru saya bagi jawapan. Okey. Jadi itu apabila Umar radhiyallahu anhu dia terkenangkan bahawa malam tadi, betul lah, kadang-kadang orang berjunub dia tak perasan dia berjunub. Lagi-lagi kalau dulu kita di Madinah khususnya, dia ada musim sejuk, ada musim panas. Lagi-lagi kalau musim sejuk, buat-buat tak tahu je macam dah berjunub. Pasal nak mandi tu sejuk. Subhanallah, nak mandi tu sejuk. Pernah kena air sejuk tak? Alhamdulillah rumah kita hari ni ada heater, betul tak? Ada heater. Macam mana sejuk pun buka paling panas. Tak jadi masalah. Tapi kalau dulu nak mandi betul-betul sejuk, boleh kecut apa yang telinga kita. Telinga daripada besar ini boleh jadi kecil. Pasal apa? Pasal sejuknya. Jadi sampai terlupa. Jadi apa hukumnya? Hukum bagi orang itu adalah imamnya sendiri yang kena ulang balik solat tu. Imamnya sendiri yang kena ulang balik solat tersebut. Malah makmumnya tak menjadi masalah, kerana itu bukan salah makmum. Itu salah siapa? Salah imam. Itu salah imam. Jadi dalam masalah ini, kalau kita begitu juga, apa-apa saja kesalahan imam, itu biar imam yang tanggung. Sama ada makmum dia tak bersalah. Tapi seandainya makmum tahu bahawa imam tertinggal rukun, ini contohnya, imam tak melakukan rukuk. Ada terjadi kes orang tu solat pada hari Jumaat. Solat hari Jumaat biasa subuh kita baca apa? Kalau solat Jumaat sunnahnya, kalau subuh kita baca surah apa? Surah Sajadah. Betul tak? Nabi SAW kalau hari Jumaat subuh, Nabi SAW akan baca surah Sajadah. Dan surah Sajadah tu ada apa? Ada sujud sajadah, ada sujud tilawah kat situ. Betul? Jadi pernah satu hari dia ada imam ni, dia baca surah Sajadah, so dah sampai ayat Sajadah tu dia terus sujud. Terus sujud. Dah habis sujud dia buat apa? Bangun balik. Betul tak? Bangun balik, sambung surah. Dah habis surah tu, dia sujud balik. Sujud tanpa rukuk. Jadi pasal apa? Kadang-kadang kita nak baca surah Sajadah ni panjang sikit lah. Dan kadang-kadang kita fokus dekat surah, rakaat kita terlupa. Itu normal. Itu normal. Jadi orang tu, imam tu pun tertinggal rukunnya, iaitu rukuk. Jadi apa makmum nak kena buat? Makmum nak kena buat apa? Nak kena ikut imam. Tegur dulu. Oi, salah tu. Tepuk apa tangan? Untuk perempuan tepuk lah. Untuk lelaki tampar. Untuk lelaki kata apa? Itu subhanallah lah. Betul tak? Tapi kalau kita dah tegur, dia teruskan sujud. Sekarang ni masalah imam dah sujud, takkan nak naik balik rukuk. Betul? Kalau kita dah sujud,
ada nak bangun balik, Allahu Akbar rukuk, dia terbalik tau. Pernah buat macam tu ke tak pernah tertinggal rukuk? Alhamdulillah belum belum. Nanti kalau dah sampai masanya, nanti akan tertinggal rukuk, tahu apa nak buat. Okey, jadi dia tertinggal salah satu rukun dalam solat, iaitu rukuk. Rukuk. Lalu apa yang nak buat? Kalau kita tertinggal rukun, kita nak kena buat apa? Kena tambah satu rakaat. Rukun. Pasal tu rukun, dia tak boleh diganti dengan sujud sahwi. Dia tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Okay, jadi dia kena tambah satu rakaat. Tetapi imam tu pun dah blur. Biasalah dah orang, kalau orang Cina panggil kancong. Betul tak? Kalau dah nervous gitu, takkanlah aku nak buat apa sekarang ni. Betul? Tu pasal nak kena masuk kursus Imam Bilal. Dia nak kena tahu pasal Imam Bilal ni tanggungjawab dia besar. Betul tak? Dia akan tanggung semua hukum solatnya. Lalu apabila dia tertinggal rukun, dia pun habiskan solat. Dia habiskan solat, apa yang nak kena buat? Lalu dia pun tambah, dia angkat takbir lagi, dia habis salam, dia angkat takbir, lalu dia solat lagi satu rakaat, maka dia pun sujud dan memberi salam. Itu antara caranya. Tetapi kalau seandainya makmum, kalau dia tertinggal rukun, kalau kita nak mufarakah, silakan. Kalau dia tertinggal rukun dan dia tak ulang balik, kalau kita nak mufarakah, kita nak keluar daripada niatnya, ataupun kita batalkan niat bersama imam, itu dibolehkan. Tapi tak payah pun batalkan solat. Faham tak? Tak payah batalkan solat. Dah imam tu terus sujud, kita batalkan, kita naik balik rukuk, dan kita teruskan balik. Tapi itu kita dah niat bersendirian lah. Kita tak payah batalkan solat mula balik. Jadi ini masalah yang panjang lah. Masalah dalam kena ulang balik ataupun tak kena ulang. Jadi bagaimana hukum solat seseorang tu. Jadi seperti mana kita dah katakan, seandainya imam itu yang salah, imam yang kena ulangi, kerana itu bukan salah makmum. Dan itu ada khilaf para ulama yang besar, sama ada tertinggal rukun. Ada yang mengatakan itu bukan salah makmum, ada yang mengatakan makmum pun kena ulang. Jadi dalam bab ini kita tengok, jika seorang teringat dalam masjid bahawa ia sedang junub, lalu ia keluar dan tidak bertayamum, ini kita sambung pada minggu akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita buka pada kitab kita, iaitu figure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk tentang bab cincin Rasulullah. Betul tak? Okey, bab ke-11, babu ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-11 tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut tentang cincin, apa maksud cincin? Yang dipakai di kaki. Cincin pakai kat mana? Pakai kat jari. Cincin adalah sebentuk logam. Sebentuk logam yang dipakai sebagai perhiasan untuk kita pakai di jemari kita. Lalu itu adanya cincin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasal Imam At-Tirmizi membuatkan satu tajuk, iaitu bab ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah. Jadi Rasulullah punya cincin. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis ke-71, muka surat 79. Dapat An Anas bin Malik qala, daripada Anas bin Malik, ia berkata, qala kana khatamun nabiy sallallahu alaihi wasallam min waraqin wa kana fussuhu habasyian. Daripada Anas bin Malik, ia berkata, cincin Nabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam terbuat daripada perak. Terbuat daripada perak. Kepala cincinnya adalah Habasyi. Habasyi. Sebelum tu kita tengok cincin Nabi terbuat daripada perak. Perak tahu apa? Silver. Silver stone. Jadi perak adalah silver. Kalau emas apa? Emas gold lah. Betul tak?
Jadi ada perbezaan perak dengan emas. Jadi di sini menunjukkan bahawa cincin Nabi terbuat daripada perak dan kepala cincinnya. Kepala cincin tahu kat mana? Kepala lu di mana? Kat atas. Jadi kepala cincin tu kat atasnya. Kat atasnya itu adalah bentuk Habasyi. Apakah maksud Habasyi? Habasyi itu kita tengok footnote kat bawah tu. Maksudnya nama pemiliknya diukir atau dipahat pada kepala cincin tersebut. Itu jadi style Habasyi. Dinamakan Habasyi kerana bahan bakunya berasal daripada Habasyah, iaitu Ethiopia, terbuat dari perak putih ataupun perak hitam. Atau bisa juga dari akik yang bahan bakunya juga didatangkan daripada Habasyah. Jadi itu design dia. Design dia. Kalau kita tengok cincin, ada cincin design daripada China, Japan dan sebagainya. Itu ada design-desainnya. Jadi Nabi SAW punya cincin, itu ada desainnya. Dan desainnya itu kita sebut sebagai desain apa? Habasyian. Dari segi bentuk Habasyi. Dan cincin Nabi buat daripada apa? Daripada perak. Daripada perak. Dan Nabi SAW ada tak cincin emas? Nabi ada cincin emas tak? Ada. Nabi ada cincin emas. Nabi ada cincin emas. Itu nanti kita akan tengok bab ataupun hadis-hadis yang seterusnya. Tapi tak bermaksud kita boleh pakai cincin emas. Jadi dalam masalah emas ataupun perak, kerana apa Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang lelaki memakai emas? Kerana apa? Kerana itu antara pakaian di yaumul qiyamah. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang lelaki memakai sutera, kerana itu yang akan dipakai pada yaumul qiyamah. Kenapa Allah melarang kita meminum arak? Kerana arak merupakan minuman di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada hikmah. Itu hanya kita boleh sebut hikmah je. Dari segi Allah nak, apa yang Allah nak, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yaf'alu ma yasha. Allah nak membuat apa yang dia kehendaki. Jadi itu bukan masalah kita. Jadi kita tahu yang pertama, cincin Rasulullah terbuat daripada perak, dan kepala cincinnya itu bentuk Habasyian. Dia faham itu mukadimah tentang bagaimanakah bentuk cincin Nabi SAW. Seterusnya kita tengok hadis ke-72. An Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman min fiddah fakana yakhtimu bihi wa la yalbisuhu. Kita tengok daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa nama dia? Ibnu Umar siapa nama dia? Abdullah bin Umar. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar. Dan dia termasuk para sahabat yang digelar sebagai Ubaidillah. Yang bernama Abdullah itu ada 5 orang. Yang famous dalam meriwayatkan hadis itu kita panggil sebagai Ubaidillah. Jadi kita tengok daripada Ibnu Umar anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW memiliki cincin yang terbuat daripada perak. Beliau menggunakannya untuk stempel. Beliau tidak memakainya. Jadi Ibnu Umar mengatakan Nabi ada cincin, tapi cincin ni dibuat untuk apa? Untuk cop. Untuk cop mohor. Untuk kita menjadikan surat tu satu surat yang official. Betul tak? Mesti nak kena ada stamp. Betul? Nak kena ada dia punya stamp daripada officer dan sebagainya. Tu nak kena ada cop. Begitu juga dengan surat Nabi SAW, iaitu adanya stamp pada suratnya. Itu pasal Nabi SAW menghantar surat ke Ethiopia, Nabi SAW hantar surat ke Yaman, Nabi hantar surat ke negara-negara lain, dan pada suratnya ada stampnya. Jadi itu menunjukkan bahawa keaslian surat itu daripada Rasulullah SAW. Iaitu Nabi SAW melarang kita untuk meniru ciri-ciri cincin Nabi SAW. Itu dalam hadis yang lain kita akan masuk. Nabi melarang. Jadi pada hari ini ada pula orang yang buat cincin tu dan jual cincin tu. Boleh tak? Pernah nampak? Ada orang jual? Pernah?
Dan saya nampak kat Facebook ada. Nak beli? Saya nak beli, cakap dengan saya. Tumbuk ke boleh. Dia tak boleh. Kerana apa? Kerana itu adalah ada duplicate atas apa yang Nabi SAW. Pernah tak tengok apa nama dia? Surat rasmi yang Nabi SAW hantar ke Hercules, ataupun Nabi SAW hantar ke negara-negara lain. Pernah tengok tak? Pernah tengok surat aslinya? Nak tengok? Sekejap, saya search sekejap. Okey, jadi dalam masalah stempel kenabian itu, Nabi SAW dia akan meletakkan adanya cap kenabian pada surat tersebut. Itu memang betul bahawa Nabi SAW itu tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Itu pasal ada cap. Cap kena baca, kena tulis tak? Tak kena baca, tak kena tulis. Nak tengok tak? Ni antara contohnya lah. Macam mana nak tengok ni? WhatsApp. Okey, kalau nampak ni, kalau nampak lah, kalau tak nampak buat nampak je. Tak nampak tu lagi 2 Jumaat. Okey, jadi ini contoh suratnya. Nah, ambillah pas-pas kat orang tengok. Okey, jadi ini contoh suratnya. Kat bawah ni nampak akan ada bulatan, akan ada stamp. Okey, jadi dekat situ adanya surat yang dihantar ke negara-negara yang lain kan, dan kat bawah tu adanya bentuk stamp Nabi SAW. Jadi itu menunjukkan bahawa Nabi SAW gunakan cincinnya untuk stamp. Itu pasal Ibnu Umar mengatakan bahawa Nabi SAW tak gunakannya, tapi dia hanya gunakan untuk stamp, tapi beliau tidak memakainya. Jadi itu antara tujuan cincin itu dibuat. Jadi itu untuk memakai, untuk menjadikan sebagai cop mohor seseorang. Jangan lama-lama, orang lain nak tengok. Okey, jadi itu antara bentuk cincin baginda alaihi salatu wassalam. Jadi adanya stamp. Jadi kita kalau ada, kalau slipper kita dah boleh duplicate slipper. Betul tak? Slipper kita dah boleh duplicate. Jadi stamp pun jangan kita duplicate. Untuk kita jadikan tu satu bahan jualan. Ataupun kita jadikan antara kita kalau nak tengok jelas bagaimanakah bentuk cincin Nabi SAW, itu adalah kalau pernah tengok dekat bulatan, kalau pernah tengok bendera ISIS, dia ada bentuk cincin Nabi SAW punya stamp dekat bendera dia. Hitam, kat situ ada Allah, Muhammad, Rasul. Ada Muhammad, Rasulullah. Itu bentuk cincin Nabi SAW punya cincin. Jadi itu tak kira, kita tak nak bahaskan tentang ISIS, tapi kita nak katakan tentang adanya bentuk cincin Nabi SAW. Dan pada bab ini kita akan bahaskan tentang apakah hukum memakai cincin, di jari mana yang disunnahkan untuk kita memakai cincin. Boleh tak kita pakai cincin di jari-jari yang lain? Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW adanya cincin, dan cincinnya terbuat daripada perak, dan kepalanya bentuk apa? Bentuk ataupun desainnya daripada Habashi. Dan dekat situ ada tulis apa? Ada tulis selepas ni kita tengok. Kita tengok hadis ke 73. An Anas bin Malik qala kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Daripada Anas bin Malik, ia berkata cincin Nabi SAW terbuat dari perak, lalu kepala cincinnya juga terbuat daripada perak. Jadi kepala cincinnya juga terbuat daripada perak.
Dia tengok footnote di situ. Maksudnya sebahagian kepala terbuat daripada perak. Bisa jadi kepala cincin beliau berbentuk persegi 4 untuk memudahkan mengukirnya. Saya katakan zahir hadis ini bertentangan dengan hadis terdahulu. Dan kepala cincinnya terbuat daripada perak Habasyi. Al-Hafidh Ibn Hajar menjawab bahawa mungkin cincin beliau lebih dari satu, atau bisa saja warna cincin beliau tersebut adalah warna perak Habasyi. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang penting cincin, kepala cincinnya terbuat daripada perak yang berbentuk desainnya Habasyi. Tu kita boleh jamakkan hadis tu. Jadi cincinnya terbuat daripada perak, kepalanya pun perak, tetapi dalam pengukirannya itu adalah berbentuk Habasyi. Jadi kita nak tahu apa yang diukir dalam cincin tu. Apa yang diukir dalam cincin tu, kita tengok hadis seterusnya. An Anas bin Malik qala kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasul satrun wallahu satrun. Ni ukiran di cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah Muhammad satu baris. Ini boleh faham Muhammad satu baris? Ia bukan Muhammad maksud tulis baris. Maksudnya Muhammad pada satu baris yang atas. Lepas tu Rasul satu baris di bawah. Faham Muhammad atas, Rasul bawah. Lepas tu Allah baris kat bawah lagi satu. Jadi Muhammad, Rasul, Rasulullah. Jadi dah nampak tak tadi dalam kertas tu adanya bulatan tu. Ya, adanya bentuk cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tu tak berapa jelas. Kalau nak jelas, tu kita buat. Ya, ada. Dia Allah, Rasul, baru Muhammad. Okey, jadi kita tengok. Jadi di situ urutannya, ukuran di cincin Rasulullah adalah Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris. Jadi Allah, maksud ada Rasul, ada Muhammad. Okey, jadi itu dalam keadaan bagaimana cincin baginda alaihi salatu wassalam. Jadi yang penting dalam bulatan tu ada tulis 3 nama. Jadi boleh tak kita nak buat cincin tulis nama kita? Ataupun kita nak tulis Allah, Rasul, lepas tu kita tulis nama kita. Nama kita siapa? Faris. Allah, Rasul, Faris. Jadi tak boleh lah. Jadi ini khas untuk baginda alaihi salatu wassalam. Tapi kalau kita sekarang ada trend engrave, betul tak? Engrave. Kalau biasa budak-budak mentak, budak-budak kental punya, nak bercinta-cinta kan, itu nak kena engrave, nak buat cincin engrave lelaki dengan perempuan. Boleh tak? Bercinta tu tak boleh lah. Maksudnya untuk dia saja nak pakai cool, nak baju raya, nak sama-sama, padahal belum kahwin pun. Betul tak? Jadi itu satu kemaksiatan. Tapi seandainya nak ukir pada cincin itu tak menjadi satu masalah. Cuma jangan lukis ataupun jangan ukir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita boleh bayangkan, tengok dia macam ni lah. Ya Allah, ya Rasul dengan Muhammad. Dia punya cara ukiran dia. Kita tengok wa fi tariqin ukhra anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arada an yaktuba ila Kisra wa Qaisar wan Najashi faqila lah innahum la yaqbaluna illa bi khatam fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiman halqatuhu fiddah wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah ka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Kita tengok dari jalan yang lain daripadanya, iaitu Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW hendak menulis sebuah surat kepada Kisra dan Kaisar. Kisra dan Kaisar. Kisra tu kerajaan apa? Dia ada Kisra, ada Kaisar, ada Najashi. Ada 3 kerajaan yang besar. Maka dikatakan kepada beliau, mereka tidak akan menerima sebuah surat pun kecuali jika ada stampnya.
Jika ada stempelnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin yang dilingkarnya terbuat daripada perak dan diukirnya padanya kata-kata Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali aku melihat bias putihnya telapak tangan beliau. Subhanallah, tengok dalam faedah para sahabat menyebutkan tentang adanya bentuk cincin Nabi. Begitu juga para sahabat mengatakan bahawa bentuk tapak tangan Nabi, putihnya tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak tengok orang jual cincin Nabi yang pada zaman sekarang, tu ada. Itu nanti type je kat Google. Tu ada cincin Nabi Muhammad. Tengok ada orang jual dalam cincin. Itulah dalam bekas cincin begitu dan sebagainya. Ini tidak dibolehkan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya pada hadis-hadis yang akan datang nanti kita tengok insya-Allah. Jadi ada Allah, ada Rasul, dan ada Muhammad. Beli buat perhiasan. Tak, kalau kita ingat benda tu untuk perhiasan kita, ataupun kita ingat, ataupun kita nak ajar kepada anak kita begini bentuk cincin Nabi, itu tak menjadi masalah. Untuk satu pengajaran. Tapi kalau kita memahami bahawa dengan bentuk cincin tersebut rumah kita dapat masuk rezeki, ataupun kita tiap-tiap hari nak masuk rumah, cium dulu. Cium apa? Cium dia punya foto dia. Ataupun kita letak cincin tu kat depan pintu kita. Allah, Rasul, Muhammad. Terus nak cium pintu, tiap-tiap hari cium pintu sampai berkilat pintu tu. Itu tidak dibolehkan kerana keberkatan seperti mana yang kita dah sebutkan minggu lalu, keberkatan itu ada pada zat itu tersebut, cincin itu tersebut. Dan cincin Nabi kat zaman sekarang jatuh kat tangan siapa? Pernah dengar orang pegang cincin Nabi yang original? Cincin Nabi original pernah dengar orang pegang? Biasa rambut Nabi pernah dengar orang ada original, betul tak? Ataupun adanya majlis mandikan janggut Nabi. Allahu Akbar. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Adanya menyiram rambut Nabi, atau ada menyiramnya janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh declare bahawa itulah rambut Nabi yang jelas? Ataupun itu jangan ada cincin, dia asapkan cincin. Kalau dulu orang Melayu asapkan keris. Jangan dapatkan cincin Nabi, asapkan cincin pula. Jadi ini semua antara keberkatan pada zatnya sendiri. Tapi pada zaman sekarang, siapa yang mengaku dia ada cincin Rasulullah, itu pembohong besar. Kerana tak ada orang yang ada cincin Nabi, kerana cincin Nabi dah jatuh dalam telaga. Seperti mana akan datang hadis selepas ni, kita tentang bagaimana cincin tu jatuh dalam telaga yang diwarisi kepada Uthman bin Affan. Jadi wallahu taala a'lam. Jadi mudah-mudahan kita sambung pada minggu akan datang hadis-hadis dan hukum-hukum tentang seseorang itu memakai cincin. Laki boleh pakai cincin tangan mana, perempuan boleh pakai cincin tangan mana. Ada orang yang pakai cincin 5 tangan, 5 jari. Betul tak? 5 jari kalau pakai, bagi dia penumbuk semua kena. Ada 5 bekas kat sini. Betul tak? Ada pula orang cincin yang pakai cincinnya batu besar-besar. Betul? Batu besar-besar, batu merah besar, tajam lagi. Jadi itu semua antara akan kita bahaskan pada minggu akan datang tentang hukum memakai cincin lelaki dan wanita. Jadi wallahu taala a'lam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan dalam kita mengetahui tentang ilmu-ilmu yang kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan baginda alaihi salatu wassalam di yaumul qiyamah, dan kita dapat meminta syafaat daripada baginda alaihi salatu wassalam dengan izin Allah jalla jalaluhu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam syurganya, syurga a'la minal jannah. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan bagi kita pahala datang ke masjid. Ni berat tak nak datang hari Ahad ni? Beratlah, betul tak? Inilah hari saya cuti Ustaz. Takkan tak boleh, nak kena datang masjid juga. Jangan takut, datang masjid Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan baginya apa? Kalau dia pergi ke masjid, dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan hidangannya di syurga.
Pergi dah satu hidangan, balik satu hidangan, dah dua hidangan. Ya, kalau setiap hari kita pergi, berapa banyak hidangan kita yang Allah sediakan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru hidangan. Itu belum lagi Allah setiap langkah Allah ampunkan satu dosa, dan Allah naikkan satu darjat. Ya, jadi ini antara fadilat yang kita kena teruskan. Ini memang seperti mana saya katakan, kita tak akan rasa sekarang. Kita akan rasa nanti di yaumul qiyamah. Alah, ruginya hari Ahad tu aku tak pergi ke masjid. Lalu kita dapat pahala iktikaf lagi di masjid. Subhanallah. Betul tak? Lalu kita dapat lagi didoakan oleh para malaikat di masjid. Jadi marilah sama-sama, mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Istiqamah. Lagi-lagi kita kalau boleh solat subuh di masjid, solat isyak di masjid. Lalu kita makmur ke masjid Allah. Itu antara fadilat orang-orang yang sentiasa beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ya, jadi insya-Allah kita sebelum kita tutup, kita baca dulu Fatihah untuk Nabi. Tak ada lah. Okay, kita baca doa Sayyidul Istighfar. Ya, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan yang baik, dan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, amin. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dan Allah tempatkan kita di dalam syurga al-a'la minal jannah al-firdaus, iaitu syurga firdaus, syurga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.